Jadi murid-murid yang saya hormati sekalian, kita telah cerita mengenai pengangkutan tumbuhan, okey, dari segi pengangkutan air dan juga mineral terlarut. Apa maksud mineral terlarut ya? Mineral terlarut merujuk kepada seperti natrium ataupun ion-ion lain yang larut dalam air. Maksudnya pergerakan atau pengangkutan air tumbuhan termasuk juga pergerakan ion-ion itu ikut sekali dengan air. Okey, kita pun tak dimaklumkan bahawa pada kelas minggu lepas berkenaan pengangkutan air dilakukan di dalam tisu xilem ataupun xilem ya. Okey, tisu xilem pula ada dua jenis, satu trakit, satu ialah saloxilem. Saloxilem. Jadi benda ini ada perbezaan, tapi cerita itu nanti. Yang penting pengangkutan air dilakukan dalam xilem sahaja. Sekarang kita akan pergi ke translokasi. Perkara ataupun boleh kata perkara jugalah ataupun miskonsepsi pertama untuk translokasi yang biasanya pelajar pegang adalah jadi pengangkutan air di dalam xilem. Translokasi hanya berlaku di dalam phloem saja. Hanya berlaku di dalam tisu phloem saja. Perkara ini adalah salah. Saya ulang hanya berlaku dalam tisu phloem. Salah itu ada pada hanya. Okey, translokasi ini tidak berlaku hanya pada phloem. Tidak berlaku hanya pada phloem. Jadi cikgu, adakah tak dia melibatkan tisu lain? Ya, termasuk tisu xilem. Jadi jom kita sekarang belajar sama-sama ya. Kita lepas dah habiskan translokasi, kita akan bandingkan balik dengan pengangkutan air di dalam tumbuhan. Tapi sekarang kita fokus pada translokasi terdahulu. Murid-murid pergi ke muka surat 86. Muka surat 86. Jadi mungkin ada antara kita sentiasa tertanya, cikgu kenapa kamu sebutkan muka surat? Adalah tadi murid tanya. Jadi muka surat cikgu sebut itu adalah untuk mereka yang contohnya data dia tak cukup ke ataupun laptop dia lama sangat, lagging lah, lag. Jadi skrin dia mungkin perlahan ke ataupun tak boleh nak ditonton serentak dengan apa yang cikgu cakap. Jadi sekarang kalau kamu sedar, kamu memang ada buku teks. Jadi tak ada isunya cikgu ada nota yang lain daripada kamu. Cikgu guna bahan yang sama iaitu buku teks saja. Jadi pergi ke muka surat 86, translokasi. Okey, setiap istilah biologi wajib anda hafalkan definisi. Cikgu cakap wajib lah ya. Jadi jangan tanya nanti cikgu, saya perlu hafal apa itu transpirasi ke, translokasi ke, ini semua. Itu ya, perlu hafal. Definisi untuk istilah akan dipilih biasanya dalam 2 makalah untuk kertas 2. Maksudnya mana-mana istilah tak semestinya untuk pengangkutan dia boleh tanya apa-apa saja yang dia kenal. Jadi translokasi rujuk kepada proses pengangkutan bahan-bahan organik. Okey, bahan-bahan organik seperti sukrosa. Okey, sukrosa, asid amino dan hormon di dalam phloem dari daun ke bahagian lain tumbuhan seperti akar dan batang. Dia lain daripada sini kamu dia sebut pasal hormon. Itu ya pasal kamu telah belajar gerak balas pada tumbuhan. Gerak balas pada tumbuhan bab 5 itu kan. Kita pun tahu bahawa hormon dihasilkan pada hujung akar dan juga hujung pucuk. Jadi pergerakan hormon itu dia diangkut sekali di dalam melalui translokasi. Jadi tidak apa di dalam phloem sekali dengan xilem. Jadi macam mana kejap lagi. Okey, fokus kita lebih kepada sukrosa, murid-murid. Sukrosa sekarang. Maksud dia, makanan telah dibuat melalui proses fotosintesis di dalam daun. Okey, di dalam daun. Logiknya, ya, daun telah menghasilkan sukrosa yang banyak, kepekatan sukrosa akan meningkat menjadi tinggi. Jadi, dia akan bergerak ke tempat yang kepekatan rendah melalui resapan. Namun, jarak dia terlalu jauh pertama.
Kedua, kita pun sedar bahawa pergerakan itu boleh dibantu oleh graviti. Maksudnya dia boleh turun dari atas ke bawah, cik. Tapi kajian menyatakan pergerakan superstar bukan satu hala saja, atas ke bawah. Ada juga dari bawah ke atas dan ke kiri ke kanan secara melintang. Jadi macam mana? Dan di sini juga dia memberikan satu serangga. Okey, Ray Afiq. Nama dia Afiq, bukan nama nama Islam dan nama Melayu, Afiq. Okey, English Afiq, A-P-H-I-D, Afiq. Okey, Afiq merupakan sejenis serangga berotak ataupun dia nampak macam kumbang lah yang menghisap cecair daripada floem batang tumbuhan. Okey, jika kandungan sap, jika apa itu sap? Kalau anda pernah dan ingat juga sel tumbuhan, okey, cecair di dalamnya, di dalam vacuole itu kita panggil sap. Okey, di dalam sitoplasma pun kita panggil sap juga. Kalau kamu, tapi itu sitosol, tapi kita lebih fokus kepada vacuole. Okey, tapi itu ada subsel, subsel. Untuk dalam floem, cecair itu kita pun panggil dia sebagai sap. Okey, floem batang tumbuhan yang dihisap oleh Afiq itu akan dihantar untuk analisis. Jadi cecair tersebut didapati mengandungi sukrosa dan asid amino. Hal ini menunjukkan bahawa translokasi berlaku di floem tersebut. Apa ya? Jadi murid-murid pergi ke muka surat yang seterusnya, 87. Jadi sebelum Cikgu nak teruskan sekarang, Cikgu ingin juga tanya ya, semua orang okey ke tak? Kok Siang, okey ke tak Kok Siang? Okey. Okey ya, tak marah Cikgu ya. Minta maaf sekali lagi sebab memanggil anda untuk kelas pada pukul 2.30 ini ya. Dia terpaksa tak ada pilihan lain ya. Murid-murid yang saya sayangi sekalian, ini je yang ada. Jadi Cikgu akan cuba buatkan, Cikgu cuba habiskan agak mampulah. Yang penting, yang tak datang hari ini juga Cikgu akan rakamkan video ini dan pastikan nanti tonton, minta mereka tonton semula lah, yang dah tonton tak payah tonton. Kecuali kalau nak belajar lagi benda yang sama. Okey, muka surat 87. Jadi keperluan translokasi dalam tumbuhan, ia membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain. Okey, dalam tumbuhan untuk pertumbuhan dan respirasi seperti akar, buah, hujung pucuk dan bunga yang sedang berkembang. Apakah kepentingan translokasi? Jadi kita perlu tahu diangkut daripada daun ke seluruh pokok. Selain itu, translokasi juga mengangkut hasil fotosintesis yang berlebihan ke bahagian tumbuhan seperti Cikgu. Apa itu rhizome, umbisi dan bawang? Okey, rhizome ini kamu boleh tengok dalam English, R-H-I-Z-O-M-E, rhizome. Okey, umbisi pun ada English, dia bawang ada dia. Tapi yang penting ini dia rujuk kepada pokok seperti ubi. Cikgu, ubi ada pokok ke? Ubi, kalau anda tengok, ini ada tanah, murid-murid, ini ada pokok ubi, ada daun ke atas. Dia ada batang, dia ada daun. Ubi berada ke bawah. Ubi berada ke bawah. Bawah tanah. Ini tanah ya, tanah di bawah. Jadi makanan yang dibuat melalui fotosintesis akan turun ke bawah dan disimpan di dalam ubi. Benda ini anda perlu tahu. Cikgu, kenapa saya perlu tahu? Benda ini cikgu tak tahu masa depan kamu ada ke tak kamu akan menceburi bidang biologi. Biologi memberikan banyak kerja di bidang pertanian. Okey, pertanian ya. Jadi nak ke tanah itu ada realiti ni. Jadi rhizome, umbisi dan bawang kamu tahu tak? Bawang itu pun konsep yang sama. Di bawah tanah, bawang. Okey, umbisi dan rhizome ni, rhizome dia lebih kepada macam halia. Okey, umbisi itu lebih kepada macam ubi. Jadi benda itu pun adalah maksudnya tempat di bawah tanah yang mereka simpan, di mana hasil fotosintesis yang berlebihan akan disimpan di dalamnya. Jadi tempat itu akan jadi besar dan itu yang menjadi makanan untuk kita, makanan herbal lah. Kalau kita masak-masak kita tahu benda itu ada. Ada siapa yang menghadapi masalah untuk memahami istilah rhizome, umbisi dan berbawang ni? Ya, ada ke tidak?
Okay, nanti cikgu dah panggil. Nanti ada ya. Terima kasih Farisha dan juga Hamid. Okey, jadi sekarang laluan translokasi dalam tumbuhan. Okey, murid-murid sekalian. Yang penting kalau anda tengok muka surat 87, cikgu nak anda selain daripada flowworm, okey, cikgu nak kamu kalau ada dua warna yang berbeza lah. Kalau flowworm, highlight pada sel rakan dan juga tiup tapis. Sel rakan dan tiup tapis. Cikgu, sel rakan tiup tapis itu apa? Kalau kamu tanya macam tu agak sakit hati cikgu lah. Sebab sel rakan dan tiup tapis cikgu telah terangkan pada kelas yang sebelum ni adalah jenis tisu flowworm yang berbeza. Tisu flowworm ada dua jenis, tiup tapis dan sel rakan. Tiup tapis dan sel rakan. Okey, tiup tapis itu masih lagi sel hidup. Sel yang hidup tapi kurang organel yang lain. Dia kurang organel. Dia hanya sitoplasma je sebenarnya. Okey. Manakala sel rakan dalam tisu flowworm mempunyai semua organel ada dan tinggi untuk khususnya mitokondria. Ini soalan yang biasa dia tanya. Sebab dia berkait dengan tingkatan 4 bab 2. Pengkhususan sel. Pengkhususan sel. Maksudnya kenapa ada sel-sel tertentu mempunyai organel yang banyak ataupun organel yang sikit di tempat yang berbeza. Jadi kalau mitokondria maksudnya dia akan menghasilkan tenaga yang banyak untuk apa? Untuk case ni logik lah kita fikir untuk pengangkutan aktif. Untuk pengangkutan aktif. Kenapa? Sabar. Jadi mula-mulanya kita pun tengok, kita dah highlightkan sel rakan dan sel tapis yang pertama warna dan juga highlight jangan lupa xylem. Ya, kalau kamu ikut yang atas baca dia sebut dalam flowworm. Makanan memang diangkut secara khususnya melalui flowworm. Namun xylem merupakan tempat di mana air akan meresap masuk, kita dah tahu, dan air itu akan keluar masuk ke dalam flowworm. Cikgu, kenapa saya nak tahu air? Sebab dalam flowworm kita tahu ada sap, ada cecair. Jadi air itu, cecair itu ada terdiri daripada air. Jadi air itu adalah kebanyakan datang daripada xylem meresap masuk ke dalam flowworm. Okay, jadi saling bergantung. Jadi kalau tanpa xylem, flowworm, pergerakan flowworm adalah tidak lengkap. Sebab dia tak menjelaskan di mananya datangnya air tersebut. Air. Okay, air yang akan membantu pergerakan dalam flowworm. Dalam sel kita tahu dibuat daripada majoritinya air. Jadi air itu ada disumbang dalam case ini daripada xylem. Sabar ya. Nanti kita akan tengok juga. Bermula dengan pertama. Okey, sukrosa merupakan produk kepada fotosintesis. Okey, cikgu bukan glukosa je. Kalau anda belajar, sukrosa merupakan disakarida. Okey, maksud dia gabungan ataupun percantuman antara dua monosakarida. Siapa boleh tolong jawab sukrosa adalah percantuman antara monosakarida apa dengan monosakarida apa? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Ya? Baik. Terima kasih Madam Nadia Farisha lagi sekali lagi. Bagus. Okey, sangat baik. Jadi hasil daripada fotosintesis glukosa itu akan dibentuk. Okey, dibentuk sukrosa dengan bergabung dengan fruktosa. Okey, melalui proses kondensasi itu cerita lain. Jadi sukrosa merupakan hasil fotosintesis, statement tak salah ya, pernyataan tak salah ya. Jadi dia diangkut, pentingnya anda faham, secara aktif ke dalam tiub tapis, ke dalam flowworm. Jadi kenapa wajib sebut secara aktif? Murid-murid,
Dalam tiup tapis mempunyai makanan yang lebih tinggi. Cikgu ulang ya. Dalam tiup tapis mempunyai makanan yang lebih tinggi. Kalau daun bergantung sepenuhnya kepada resapan dari tinggi kepekatan kawasan rendah kepekatan, maka makanan tidak boleh bergerak masuk. Jadi untuk mengangkut masuk, dia memerlukan tenaga yang dijanakan oleh mitokondria dan serangkan. Okey, dia diangkut secara aktif ke dalam tapis supaya makanan semua sepenuhnya dari daun boleh masuk ke dalam tapis. Tapis nanti dia akan bawa ke seluruh pokok, ke mana-mana tempat yang dia nak. Okey, termasuklah ke bunga, ke buah, ke akar, macam-macam tempat. Jadi pengangkutan sukrosa ke dalam tiup tapis melalui sel rakan daripada sel daun. Okey, highlight mengurangkan keupayaan air di dalam tiup tapis. Okey, kenapa? Kenapa dia mengurangkan keupayaan air? Kenapa ya? Kenapa dia? Kalau sukrosa makin meningkat, sukrosa, kepekatan sukrosa makin meningkat. Logiknya kita akan cakap kepekatan untuk air mengurang. Jadi kita tak boleh cakap kepekatan air. Kita dah cakap ini adalah cara orang dulu sebut. Untuk kita yang batch KSSM, kalau kita nak cakap satu keadaan di mana zat terlarut ataupun sukrosa lebih tinggi kepekatannya, kita akan sebut keupayaan air itu makin berkurangan. Okey, jadi air dari xylem akan meresap ke dalam tiup tapis. Ini yang nombor 2. Jadi murid-murid, kalau saya jadi kamu sekarang, okey, tengok gambar Raja 1 dan 2 ini. Jadi ingat gambar raja ini ke dalam minda sekarang. Kalau soalan tanya secara am, terangkan translokasi. Terangkan translokasi. Daripada kamu hafal tulisan ini, baik kamu hafal dulu di manakah poin saya perlu sebut. Di manakah poin saya perlu sebut. Seperti pergerakan air di dalam akar dari tanah. Pergerakan air di dalam akar kan, dari tanah bergerak ke dalam akar sehingga ke salur xilem. Kita kalau nak hafalkan fakta 1/1 ikut orang, ada orang yang baca terus masuk otak, okey lah. Baik, Alhamdulillah, terbaik. Kalau kamu bukan orang macam tu, jangan kecewa. Kajian memang menyatakan sekarang perlu ingatkan dan lalui gambar. Itulah kamu ada banyak peta iting. Gambar raja memberikan impak ingatan yang lagi bagus. Jadi kamu tahulah tempat itu, maka kamu tahu setiap tempat itu saya perlu sebut poin-poin penting dia. Jadi pertama tadi dah cakap secara aktif. Maksudnya kita boleh sebut sel rakan. Sebab kalau dia tak sebut sel rakan, maknanya datangnya secara aktif itu tersebut. Cikgu, dalam ini dia tak cakap. Itulah soalan dia akan tanya. Okey. Nombor 2 pula, di tempat ini kita nak cakap bahawa air dari xilem masuk ke phloem. Kenapa? Di sini kita akan nampak. Nombor 3, disebabkan air masuk ke dalam tiup tapis secara banyak, air makin banyak. Okey, keupayaan air makin meningkat sebab dah masuk ke sini. Jadi keupayaan air makin tinggi menyebabkan tekanan hidrostatik meningkat. Tekanan hidrostatik. Cikgu, apa itu tekanan hidrostatik? Kalau anda tanya, kalau kamu tak tanya, cikgu lagi risau. Kalau anda tanya, okey, tengok pada skrin, cikgu sekarang nak cakap semula sekali lagi ya. Apa itu tekanan hidrostatik? Murid-murid yang saya hormati, ini penting ya. Kita ada banyak tekanan. Okey, banyak tekanan, termasuk tekanan hidup, saya faham. Jadi, apa itu tekanan hidrostatik? Kalau ini ada satu salur, khususnya salur darah. Okey? Kita perlu tahu beberapa label terdahulu. Okey? Yang pertama, label di dalam ini kita panggil apa? Kita panggil lumen. Kita dah belajar sebelum ini, betul? Yang kat luar ini kita panggil dinding.
Jadi apabila darah ataupun cecair berlaku, ini kita rujuk pada salur darah, tapi salur mana-mana pun sama je. Kalau salur, okey, kita pun tengoklah secara keratan rentas sekarang. Keratan rentas maksudnya kita buat bulat. Jadi kita pun tahu bahawa apabila banyak cecair bergerak, jadi cecair itu akan melepaskan satu tekanan ke atas dinding. Tengok, tekanan ke atas dinding salur. Bukan lumen, dinding salur. Cecair atau benda alir bergerak dalam lumen. Jadi benda alir itu akan melepaskan ataupun satu istilah juga lupa lah. Akan macam mana kata, exert. Macam mana nak cakap dalam bahasa Melayu exert saja? Aku perlukan di sekarang. Mengerja pula, dia bukan kerja asal istilah, maksudnya dia melepaskan tekanan ke atas dinding salur tersebut. Jadi apakah nama tekanan yang tekan ke atas dinding tersebut? Kita namakan dia sebagai tekanan hidrostatik. Okey, dari cecair tekan ke atas dinding. Jadi meningkatkan tekanan hidrostatik di dalam tiup tapis. Ini bermaksud, okey, ini bermaksud dengan peningkatan tekanan hidrostatik, dia menyebabkan kandungan phloem ditolak. Tengok nombor 4. Dia tolak masuk, turun ke bawah sepanjang tiup tapis sehingga ke organ tumbuhan yang lain. Okey, kalau ikut konsep yang kamu tidak belajar biologi, kamu akan cakap, okey, disebabkan daun membuatkan fotosintesis, maka makanan makin tinggi kepekatannya. Jadi disebabkan kepekatan tinggi di dalam daun dan kepekatan makanan rendah di dalam akar, okey, resapan akan berlaku dari kepekatan tinggi ke tempat kepekatan rendah. Itu dulu. Tapi sekarang tak boleh jawab macam tu sebab resapan itu merujuk kepada pergerakan yang melibatkan jarak yang agak dekat. Ini jarak jauh. Bayangkan 7 meter, je aku dah cakap 7 meter ke 20 meter tinggi pokok tersebut. Jadi macam mana sukrosa di daun boleh turun ke akar. Jadi boleh anda faham ke tak murid-murid? Aku nak tanya juga, K-Chen boleh K-Chen? K-Chen dan Irene boleh faham ke tak? Ya. Betul Okey, terima kasih. Jadi dia sambung sekarang. Jadi okey, dia dah ditolak. Maksudnya kandungan dalam phloem ditolak sepanjang tiup tapis ke tempat lain. Dia tak cakap ke bawah, dia kata ke tempat lain. Maksud dia boleh ke bawah dan dia juga boleh ditolak ke kiri kanan. Okey. Itu pasal dia teruskan di sini, kandungan phloem akan diangkut daripada tiup tapis ke dalam bahagian seperti batang, akar, pucuk, buah, umbisi melalui pengangkutan aktif. Cikgu, kenapa pengangkutan aktif lagi? Tengok nombor 5. Jadi, tengok kenapa nombor 5 pengangkutan aktif lagi? Sebab sel rakan. 1. 2. Sebab di dalam buah-buahan, kalau buah, mulai kalau tengok buah. Logiknya, buah akan mempunyai lebih tinggi sukrosa ke lebih rendah sukrosa? Siapa nak jawab? Buah-buahan akan mempunyai lebih tinggi sukrosa atau lebih rendah sukrosanya berbanding dengan tiup tapis phloem. Siapa nak jawab? Tinggi. Lebih tinggi loh. Jadi kalau dia dah tinggi, macam mana sukrosa gula itu nak terus masuk lagi ke dalam buah? Macam mana? Jadi sekali lagi tidak dapat dielakkan pengangkutan aktif. Jadi di sini sekali lagi dia mengingatkan anda semula kepada struktur phloem. Kalau ini adalah struktur phloem, ketiga sel tiup tapis bersama dengan sekali lagi sel rakan.
Jadi faham ke tak kenapa anda perlu memberikan nama kepada sel rakan tersebut dan menyatakan dia mempunyai organel mitokondria yang tinggi. Sekali lagi, organel mitokondria yang tinggi sebab untuknya menjalankan pengangkutan aktif, mengangkut makanan seperti sukrosa atau kandungan phloem itu yang pentingnya sukrosa pergi ke sel-sel buah tersebut. Okey, kalau kamu nak kata akar itu kurang sukrosa, saya tak setuju. Ini adalah soalan hidden, jadi aku akan terangkan nanti kejap lagi. Di akar juga sebenarnya akan mengekalkan keadaan kandungan zat terlarut yang lebih tinggi. Jadi ulang, di akar sepatutnya zat terlarutnya pun lebih tinggi. Kenapa? Sabar, nanti juga akan sebut ya. Jadi pengangkutan kalau nak katakan daripada tube tapis phloem masuk ke akar pun melibatkan sebenarnya pengangkutan aktif. Okey, tak nak buang masa yang itu. Jadi nombor 6. Keupayaan air yang tinggi di phloem akan mengakibatkan resapan air kembali ke dalam xilem secara osmosis. Jadi air itu akan dari phloem masuk balik ke dalam xilem dan melalui proses transpirasi di daun, di situlah tarikan transpirasi akan berlaku. Digunakan tarikan transpirasi. Okey, transpiration pull. Jadi air itu akan ditarik lagi naik ke atas sepanjang zalur xilem melawan arah tarikan graviti. Dia naik dan kembali semula ke phloem tube tapisnya atas dan secara berkitar. Jadi siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Murid? Ya? Kalau anda tengok muka surat yang sama dengan cikgu sekarang, 87, cikgu nak kamu highlight yang kat bawah sini pergerakan air merah, pergerakan sukrosa hijau. Kalau dari segi pergerakan sukrosa, dia memang melalui dalam gambar aja kamu cikgu dah kata dalam silibus kamu ni melalui phloem. Tapi proses translokasi penuh melibatkan penerangan dari zalur xilem juga. Dari xilem juga. Tak adalah kamu kata cikgu kalau saya tak tulis xilem macam mana. Tak boleh. Sebab xilem ini yang membekalkan air ke dalam tube tapis supaya tolakkan makanan dari atas ke bawah dengan lebih efisien. Okey? Jonathan, boleh faham ke tak? Jonathan? Okey, Buan. Boleh faham Buan? Buan ada Buan. Boleh ya? Tan Simi? Jonathan buat apa itu ya? Tan Simi? Faham ya? Okey, jadi saya teruskan cikgu teruskan sekarang. Pentingnya untuk anda faham. Tadi cikgu ada sebut di dalam akar seharusnya mengandungi apa itu? Zat terlarut. Maksudnya mempunyai kepekatan zat terlarut ataupun seperti garam dan juga makanan yang lebih tinggi. Kenapa? Siapa nak jawab? Okey, kalau ini adalah keratan rentas untuk akar. Okey, siapa nak jawab? Kenapa akar harus mengandungi apa lagi? Kepekatan zat terlarut yang lebih tinggi. Okey, kalau anda ingat, okey, ini sel rambut untuk akar. Murid-murid yang saya hormati, kita sedar, kita dah belajar. Air akan meresap dari tanah masuk ke dalam akar. Betul?
Murid-murid yang saya hormati sekalian, betul ke tak? Okay? Saya rasa ada orang yang jawab lah. Terima kasih ya. Jadi dari tanah. Jadi ini tanah. Ini adalah akar. Gerakan rentas untuk akar. Jadi untuk pergerakan air. Okey, air dia bergerak masuk melalui osmosis dari sel ke sel. Jadi untuk menyenangkan air bergerak melalui osmosis masuk ke dalam akar. Jadi cikgu nak tanya. Zat terlarut di dalam akar seharusnya lebih tinggi ke lebih rendah berbanding dengan zat terlarut di luar? Siapa nak jawab? Logik. Untuk menyenangkan proses resapan air melalui osmosis ke dalam akar, zat terlarut di dalam akar seharusnya lebih tinggi ke lebih rendah di dalam akar? Siapa nak jawab? Lebih tinggi. Lebih tinggi lah. Jadi seharusnya dia ada lebih tinggi. Sekarang dia gunakan pen merah ya. Maksudnya dalam seharusnya lebih tinggi berbandingnya kat luar lebih rendah. Jadi macam mana dia nak wujudkan zat terlalu lebih tinggi, tapi sebelum dia pergi lebih juga, zat terlalu lebih tinggi juga bermaksud keupayaan air rendah. Zat terlalu rendah bermaksud keupayaan air tinggi. Itu yang katanya air boleh gerak masuk. Jadi di sini penting cikgu nak gunakan pen merah ni. Lapisan dalam itu kita panggil endodermis. Cikgu, saya tahu. Endodermis ini adalah ada satu lapis kasparin itu, okey, yang boleh menghalang air masuk melalui itu juga tak cerita. Endodermis merupakan lapisan sel yang mempunyai mitokondria juga. Jika mitokondria tinggi buat apa? Di sini pun penting. Untuk membuat pengangkutan aktif. Okey, supaya membenarkan zat terlarut diangkut aktif keluar ataupun masuk ke dalam korteks. Zat terlarut. Supaya dia diangkut secara resapan, tapi pengangkutan aktif, di situ berlaku pengangkutan aktif, okey, ke dalam korteks. Ini yang menyebabkan zat terlarut, kepekatan zat terlarut makin meningkat. Okey. Jadi itu adalah bahagian di dalam akar di mana dia menyebut sekali lagi ada sel-sel mengandungi mitokondria yang lebih tinggi. Okey, bilangannya di dalam sel tersebut. Okey. Jadi kalaulah di sini dah berlaku, kita pun perlu sedar. Maksud dia sekarang akar akan mempunyai lebih tingginya panggil apa itu? Kandungan flow, khususnya kat sini ialah sukrosa ataupun tingginya zat terlarut. Kalau sukrosa dah tinggi, jadi dia perlulah pengangkutan aktif untuk mengangkut lagi lebih banyak kandungan flow tadi itu ataupun kita panggil zat terlarut ke dalam akar. Siapa ada soalan? Siapa soalan? Burhan okey masuk lewat ini? Okey ke tak? Jelas ya? Thank you ya Nadia, thank you. Yang lain? Okey ke tak? Yang lain? Shiwei? Alia? No Alia okey tak? Okey, kita teruskan sekarang. Terima kasih ya. Jadi, cikgu, adakah tak kita akan buat eksperimen peranan tisu fluon dalam pengangkutan bahan organik? Jelas cikgu cakap cikgu tak buat lah. Tapi kalau kamu nak buat, perlu beli satu pasu bunga yang kecil. Kita akan potong bahagian kulit dengan fluon. Sebab fluon berada kat luar. Cikgu, fluon itu berada kat mana? Ini adalah keratan rentas pokok yang kedua untuk monocotyledon yang anda perlu tahu. Kalau ini adalah keratan rentas untuk batang, tadi itu adalah akar. Okey, ini adalah kulit dia. Kulit dia dah tebal sebab melalui proses pertumbuhan sekunder. Nanti tengok balik apa yang cikgu dah cakap. Jadi macam mana bentuk dia? Bentuk dia berbentuk macam ni.
Okey? Ingat ya, harus ingat yang kat luar ini adalah phloem, dalam ini adalah xilem. Tengah-tengah itu ialah cambium. Itu pasal kalau kita buat eksperimen untuk mengeluarkan kulit, kita akan korek dan pastikan kita korek sehingga ke phloem. Terdedarkan phloem, kita akan korek. Okey, ini yang ditunjukkan dalam gambar ini. Okey, di sini nampak kita korek bahagian ini. Kita korekkan dia, korek dia keluar. Okey? Jadi itu cerita dia, kita akan tengok manakah tempat, okey, manakah tempat yang akan bengkak atas ke bawah. Okey? Betul kan? Dia nak tengok apakah peranan tisu phloem dalam pengangkutan bahan organik. Jadi eksperimen ini akan menunjukkan secara terdahulu makanan itu akan mula berkumpul dan bengkak ke atas. Okey, itu je dia. Itu je dia. Okey, harap ada siapa ada soalan kita tanya. Ada ke tak? Atas gelang dan bawah gelang. Kalau tak ada, kita akan tengok ada sempat ke tak kita buat supaya kita nampaklah dia punya tempat bengkak dia. Siapa ada soalan? Gambar rajak ini. Yang ini kan betul. Okay, jadi yang ini sekali lagi siapa yang tengah belajar ini, kalau anda betul-betul nanti nak, kamu akan korekkan ini semua keluar, korek sehingganya kamu tempat yang nak itu adalah bahagian cambium ataupun dan xilem saja. Keluar itu yang menjadikan gambar itu macam ni. Jadi yang lain kalau semua boleh ikut, jadi kita akan pergi ke phytoremediasi remediation. Okey, phytoremediation. Jadi murid-murid ada soalan tak sebelum cikgu pergi ke phytoremediation? Jadi mungkin ada antara kamu tanya, cikgu, jadi apakah perbezaan umum translokasi dengan transpirasi? Dia tak boleh kata perbezaan lah, memang benda yang berbeza pun. Yang penting transpirasi sebut pengangkutan air bawah ke atas. Okey, manakala pengangkutan makanan pula ia dari atas ke bawah, tapi ada eksperimen dah kata menyebut pengangkutan itu adalah bersifat dua hala. Okey, dua hala. Jadi itu cerita nanti. Yang penting translokasi melibatkan transpirasi sekali. Itu je cikgu nak cakap. Transpirasi lah, betul lah. Ataupun pengangkutan air di dalam pokok sekali. Ulangnya, translokasi melibatkan juga pengangkutan air dalam xilem sekali. Pengangkutan air juga sangat bergantung kepada transpirasi. Itulah sekarang kamu dah tahu dan minggu lepas cikgu dah sebut, transpirasi selain daripada fungsi menyejukkan pokok, menyejukkan daun apa-apa, menyejukkan, itu yang kamu dah tahu. Kedua, sebenarnya fungsi yang kedua ini yang paling penting adalah membantu pengangkutan air di dalam pokok. Membantu. Dia memang tanpa transpirasi pengangkutan air adalah agak mustahil untuk pokok yang tinggi khususnya. Pokok yang besar dan tinggi. Okey, kita sambung fitoremediasi. Sebelum itu Jonathan, okey ke tak Jonathan? Tak ada respon dari tadi, okey ke tak Jonathan? Ya cikgu. Okey, baru bangun tu. Okey, yang penting ada ya. Okey, kita sambung sekarang. Fitoremediasi, okey, phytoremediation merujuk ke apa? Dengar ya, ini bab bahagian ni tak ada dalam sini kamu, tak ada. Tapi memang dalam sekarang kamu belajar di universiti adalah benda ni. Tapi kita pun tak belajar banyak sebab benda ini bergantung sangat-sangat kepada kajian, kajian tempatan, field study. Maksudnya perlu buat kajian dengan pokok tersebut.
Jadi apa yang kita perlu faham sekarang, definisi dia, fitoremediasi merujuk kepada kaedah rawatan dengan menggunakan tumbuhan. Rawatan dengan menggunakan tumbuhan untuk apa? Highlight semua ya. Degradasi, pengekstrakan atau penyingkiran bahan pencemar. Degradation, extractions and excretions of pollutants, bahan pencemar pollutants di dalam tanah dan air. Okey, jadi apa maksud dia? Senang katalah, kalau ada kolam air yang besar, tercemar atas bahan-bahan buangan pertanian, macam mana kita nak bersihkan kolam itu? Itu situasi pertama, kau tahu. Situasi kedua, apabila ada tempat yang terdedah kepada radiasi nuklear seperti Chernobyl, macam mana kita nak hilangkan sinaran radiasi tersebut daripada tempat itu? Memang akan dibiar beratus-ratus tahun supaya benda itu hilang. Tapi macam mana kita nak percepatkan proses sinaran radiasi itu dibersihkan, okey, daripada letupan tersebut. Jadi ingat dengan hasilnya, jadi dia dah cakap ya, merupakan salah satu alternatif dalam merawat air sisa dengan menyingkirkan logam berat seperti dan serta merangkap nutrien dan mikroorganisma berbahaya. Jadi apa yang ada di sini, muka ni tengok. Pertama, ada tiga tau. Tiga betul lah. Pertama, bunga matahari. Okay, bunga matahari digunakan untuk remediasi tanah yang tercemar akibat letupan loji nuklear di Chernobyl. Okey, bunga matahari bertindak sebagai, highlight itu perkataan, hyperaccumulator yang dapat menyingkirkan logam berat seperti zinc, chromium, cuprum, plumbum dan nikel serta bahan radioaktif, cesium dan juga strontium. Okey, penting hyperaccumulator. Benda ini juga harap dia tak keluar dalam essay. Kalau harap essay memang benda yang agak fakta, kamu memang perlu gunakan contoh ini dengan kenapa guna dan di mana kamu akan guna. Okey, kalau gunakan Chernobyl, okey, guna matahari untuk fungsi apa? Ini dia. Tak ada pilihan lain. Dia akan serap logam berat dan juga bahan radioaktif. Okey, jadi terdapat tumbuhan akuatik pula yang sesuai untuk merawat air sisa. Okey, highlight perkataan itu pokok kiambang. Okey, dia merawat air sisa di kubahan sebab dia mempunyai kadar pertumbuhan cepat dan mampu mengakumulasi juga logam berat dan menyerap nutrien di loji. Ya, najis kita adalah nutrien seperti nitrogen. Dia seraplah dia kita semula. Jadi ada dari sini juga ada yang juga menghasilkan, okey, sistem-sistem macam mana kita nak membersihkan air kubahan ataupun air sisa dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang sesuai. Tumbuh tanaman masih ini. Jadi ini dia, dan juga kamu tengok balik pada muka surat 89, okey. Rebakan keladi bunting di dalam air boleh menyebabkan oksigen terlalu berkurangan sehingga ikan tidak dapat hidup, cikgu. Jadi kenapa kita nak cakap pasal apa panggil itu, keladi bunting. Okey, pokok keladi bunting ini. Dengar ya. Keladi bunting ini, kalau kamu tengok pada tasik ke ataupun sumber air yang ada banyak pokok macam ni. Okay, kamu boleh tengok, zoom in sendiri ya kalau nak tengok. Pokok ini dia tumbuh adalah satu petanda bahawa tempat itu, air itu, okey, mempunyai maksudnya sisa-sisa logam berat yang banyak seperti kuprum dan plumbum. Jadi namun ya, walaupun dia akan serapkan logam berat, walaupun namun dia juga akan menyerap oksigen terlarut daripada air. Benda baik dia ialah dia membersihkan air. Dengar ya, dia membersihkan air. Cons dia, yang perkara buruk dia akan menyebabkan oksigen dalam air itu diserap juga untuk respirasi dia, proses respirasi dalam tumbuhan ini.
maka menyebabkan dalam air itu oksigen terlalu makin kurang. Jadi organisma akuatik meninggal. Seperti ikan lah, ikan ke apa-apa yang patut kamu ingat dulu orang kat sini menangkapnya, sekarang tak ada. Jadi ada pro dan kontra kalau untuk yang keladi bunting ni. Okay, keladi bunting. Tapi yang ini pula pokok kiambang, dia biasanya jumpa di tempat kumbahan, okay, di loji kumbahan. Di mana kencing ke berak kita semua kumpul di tempat tersebut, mereka akan bukan tanam lah sengaja, tapi mereka akan bela. Okey, nak kata tanam pun sebab betul juga. Lepas tu akar pokok kangkung darat. Okey, dia boleh menyerap merkuri dari dalam tanah. Okey, manakala akar pokok kangkung air pula dapat menyerap logam berat kadmium daripada air. Kalau kangkung darat menyerap merkuri dari tanah, kalau kangkung air menyerap logam berat kadmium daripada air. Siapa ada soalan tu yang? Maksud dia, fitoremediasi memerlukan anda memahami pokok, maksudnya sekarang kat sini pokok itu ditanam dan akan menyerap apa dari tanah tersebut. Kalau dia menyerap benda-benda tercemar seperti logam berat dan juga bahan radioaktif, baiklah. Dan juga dibuktikan secara saintis ya, khususnya bukan tumbuhan saja yang akan menyerap logam berat dan juga panggil apa ya, bahan radioaktif. Ulat juga apa itu ulat? Kalau anda tahu kingdom fungi, daripada kingdom fungi lah, ulat seperti cendawan, lagi cepat mereka menyerap bahan-bahan tercemar tersebut seperti logam berat serta bahan radioaktif. Itu pasal pentingnya juga untuk kita tahu di manakah sumber sayur ataupun makanan pokok itu kita dapat. Kalau kita dapat dalam tempat yang tingginya logam berat, jadi kalau sayur ini kita makan pula, benda itu akan masuk ke dalam kitar hidup kita. Badan kita akan mula mengumpul bahan-bahan logam berat serta bahan tercemar. Faham ke tak faham? Siapa ada soalan? Yes, you may. Okay, thank you Buwan and also Choming ya. Good luck ya. Later if I end up the class, I will make the video for you all lah. For you all ya. Thank you Okay, bye. Then kita sambung sekarang. Welcome. Jadi kita sekarang fikir, cikgu adakah tak kita akan buatkan eksperimen ini, keberkesanan tumbuhan fitoremediasi dalam pengawalan pencemaran air. Mungkin ya, saya dah fikir nak buat projek ini ke tak, tapi tak tahulah kita nak buat ke tak nak buat, memang ambil masa. Jadi ada apa soalan? Ya, kita tamatlah pengambilan dalam tumbuhan. Yes, murid-murid yang saya hormati. Cikgu, nak tanya lah, yang tumbuhan itu selepas digunakan untuk fitoremediasi, fitoremediasi boleh dimakan ke tak? Taklah, sebab benda itu dia akan mengandungi logam yang tinggi. Itu pasal ulat dia juga kata fungi ya, cendawan yang ditanam untuk, biasanya kita kalau belajar untuk panggil itu botani kan, botani tumbuhan dia betul. Kita akan belajar juga fitoremediasi melibatkan ulat. Jadi ulat itu, cendawan itu memang tidak digalakkan makan sebab tingginya logam berat tersebut. Macam kadmium. Kalau makan banyak, kamu akan terlecat akal. Dan juga maksudnya sentiasa fikir benda negatif, tak bijak, macam tu lah. Adalah, dia punya kajian memang macam tu. Okay, soalan tak? Faham cikgu. Saya ingat tumbuhan berupaya untuk memetabolikkan Okay. Itu maksudnya kamu dah tak faham apa itu kimia. Sila jelaskan definisi unsur. Siapa nak jawab soalan ini? Saya bukakan minda anda untuk definisi unsur. Elemen. Apa maksudnya unsur? Tidak boleh diringkaskan. Yalah, unsur merupakan apa? Zarah yang paling ringkas. Cikgu, bukan ada elektron proton. Dengar habis dulu. Unsur merupakan zarah yang paling ringkas yang terlibat dalam
satu tindak balas kimia dan tidak boleh dipecah belahkan lagi. Maksud dia, kalau mula ada kadmium, kalau substrat kita ada kadmium, produk kita mesti ada kadmium. Jadi kadmium itu dia tak boleh lagi dipecahkan. Faham ke tak? Karbon kekal karbon pada hujung. Hanya tempat dia, tempat yang berbeza saja. Itu je cikgu nak bagi tahu. Faham. Kalau anda tengok balik contohnya fotosintesis dan respirasi, okey, kiri ada karbon, kanan ada karbon. Kiri ada hidrogen, kanan ada hidrogen. Dia tak mungkin tiba-tiba kiri ada oksigen, kanan ataupun produk sana oksigen dah hilang. Tidak. Oksigen itu masih ada, hanya di tempat lain saja. Pertukaran tempat. Jadi itu kata kamu perlu hafalkan definisi. Okey, siapa ada soalan? Morning tak ada ya, morning kenapa tak ada, sedih juga. Yang lain okey ke tak yang lain? Siapa ada soalan? Sorry ya sekali lagi cikgu minta buatkan masa ni, saya tahu ada yang ada kelas tuition tapi kalau tak maklum pada saya, cikgu tak tahulah. Okey? Saya tahu tiada kot, jadi tiada masalah. Yang lain? Shihui okey, Shihui. Yes, Jonathan, apa soalan dia? Tak tahu nak tanya ke tak juga. Tanyalah, tanya. Okay. Lepas yang tumbuh-tumbuhan ni yang digunakan untuk Fitoremediasi ya. Macam mana nak handle mereka? Macam mana handle mereka? Okey, apa kata macam ni? Saya bagi satu assignment senang je. Sebab benda ni tak ada jawapan fix kan. Dia spesies lain, tindakan dia lain. Macam yang kat dalam kolam itu biasa kita biar je. Tapi kalau dia punya populasi dah tinggi, akan suruh orang kutip. Kutip sama ada bakar ataupun makan aja kata, tapi makan pun isu juga. Memang dia tindakan berbeza dan tak ada tindakan yang khusus ya. Contohnya kalau kamu kata ambil daripada tempat Chernobyl, tak ada orang akan makan. Tak ada orang akan makan tumbuh-tumbuhan tersebut lah. Tapi kalau kamu nak kata macam mana settlekan, dia ada banyak jalan dan tak ada satu bagi saya SOP. Tak ada. Kamu boleh tengok sendiri. Tak ada. Dia kalau tidak, paling tidak pun kita bakarkan je. Tapi kalau kamu baca pun ada juga yang makan, tapi digalakkan makan tak banyak, bukan kuantiti yang banyak. Maksudnya kita saling masing-masing tanggung sendiri sedikit benda itu, tapi memang tak digalakkan lah, tak digalakkan. Faham. Okey cikgu, solusi yang sangat pelik. Dia tak ada solusi, saya tak boleh bagi jawapan sebab memang tak ada jawapan. Kalau saya ada jawapan, saya dah bagi tahu. Contoh kamu kata kangkung darat yang tanam, tapi kita tak buat, kita Malaysia tak buat. Okey, yang betul-betul buat baru-baru ini adalah ada tempat loji air yang tercemar baru-baru ini, yang kat Selangor dan kat juga kat Melaka, kat atas juga Melaka. Jadi kan Sultan menitahkan mereka ataupun orang yang kerja di panggil apa itu tempat air, panggil apa yang nama dia, air yang kerja kat air panggil apa dah, lupa tiba-tiba jap apa nama dia. Jap. Air tu panggil apa ya? Air Selangor. Panggil apa? Bukan air Selangor. Lupa. Tapi biarlah. Tapi maksudnya orang yang bekerja di syarikat air itu untuk bersihkan tempat itu dalam masa tertentu. Jadi difahamkan mereka ada guna tumbuh-tumbuhan lah untuk bersihkan tempat tersebut selain daripada mereka letakkan karbon. Unsur karbon itu pun sejenis paling cepat untuk menyerap lah bahan-bahan kimia ataupun logam-logam berat, tapi itu adalah karbon. Okey, karbon lah itu jadi. Tapi untuk tumbuh-tumbuhan dia perlu ambil masa yang lama mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Okey, untuk hapuskan apa yang ada di situ. Apakah bahan pencemar yang ada di situ. Soalan? Ada. Nanti kalau nanti cikgu share. Ada artikel tersebut lah. Okey? Harap semua boleh faham. Jadi, cikgu, apakah yang saya perlu buat lepas ni? Dengar ya. Jadi, kamu tak ada kerja lain sebenarnya untuk bab pengangkutan dalam tumbuhan selain daripada hafal semua benda itu. Okey? Dan kalau kamu tengok dalam peta minda kat depan ni, bukan peta I think, peta minda kat sini. Bab ini sebenarnya fokus pada
4, bukan 3 lah, 4. Bermula dengan jenis tisu pengangkutan, tisu vaskular itu dalam nafsu dia bagi tahu. Lepas itu mengangkut air yang pertama. Kita dah tahu bahan organik, translokasi, dan fitoremediasi, 3 je. Itu je ni. Okey, untuk fitoremediasi kamu perlu tahu itu adalah cara kita tanamkan pokok untuk hilangkan pencemaran tanah dan pencemaran air. Itu yang benda baru je. Yang lain semua sama. Lebih kurang sama dan ada penambahan baik kan berbanding dengan silibus yang sebelum ini dengan gambar aja yang lebih cantik. Okey? Jadi kalau tak ada masalah, sekarang kita akan pergi ini pula. Tak banyak. Okey, cikgu pun tahu ada yang dah pergi tempat lain, ada tuition. Jadi cikgu cuba memulakan saja bab ni, penyesuaian tumbuhan pada habitat, iaitu bab yang ke-7. Okey, tumbuhan juga. Tumbuhan, kalau tak silap cikgu, ini adalah bab yang untuk tema tumbuhan yang terakhir. Okey, sekejap cikgu tengok kejap ya. Bab ke-7. Ya, betul. Okey. Jadi paling tidak kamu perlu tahu bahawa sebelum buka sekolah untuk tema tumbuhan kamu telah selesai. Murid-murid yang saya hormati, kamu telah selesai untuk tumbuhan, tema yang melibatkan tumbuhan ini. Okey, dari awal sampai akhir. Hanya nutrisi yang cikgu tak sebut lagi, nutrisi. Ataupun kita panggil itu gizi lah. Okey. Jadi murid-murid, anda bersedia ke tak untuk bab 7 muka surat 132? 132. Cikgu berikan kamu 2 minit sekarang. 2 minit. Kalau kamu ada soalan, tanya sebelum cikgu masuk ke bab yang ke-7. Irfan, okey Irfan. Irfan. Unhan, okey Unhan. Okey. Baru je masuk, saya tahu kenapa. Tak apa. Nanti cikgu akan bagi balik video ni ya. Okey. Jadi kita sambung part 7. Okey murid-murid. Okey. Jadi ini penting. Penyesuaian tumbuhan pada habitat. Dengar ya. Ini dulu bukan tak ada. Ada pada KBSM punya syllabus. Dalam satu bab yang bernama biodiversity, ada di situ. Dia sekarang pecahkan keluar. Dia hanya asingkan keluar saja. Bukannya pada kamu. Dia ada. Tapi dia hanya ada penambahan daripada fakta-fakta yang dikongsikan. Penambahan. Maksudnya ada benda baru saja. Okey. Jatuhnya istilah yang paling penting di sini ialah penyesuaian. Adaptation. Okey. Plant adaptation to the habitats. Jadi kenapa saya nak belajar benda ni? Jadi sekarang tengok dalam bab ini muka surat 132. Persekitaran ada banyak. Ada persekitaran yang macam sekitar kita di Malaysia. Okey, air cukup, tanah cukup. Okey, angin pun tak kuat. Okey, tapi ada tempat yang air tak cukup. Seperti di gurun. Okey. Ada juga tempat yang air banyak. Di tempat maksudnya macam mana tumbuhan itu boleh hidup di dalam air. Maksudnya tumbuhan yang berbeza tau. Dan juga berbanding dengan yang di darat. Jadi apa perbezaan di situ? Okey. Jadi di sini anda perlu tahu ada perbezaan yang anda perlu belajar di sini. Kebanyakannya melibatnya kehadiran air. Okey, air satu. Dan selepas tu kamu juga belajar mengenai macam mana kata tempat keadaan di mana persekitarannya mempunyai garam yang lebih banyak. Macam mana? Kalau garam pula, cikgu garam jadi kalau garam banyak maksudnya adakah tak dia mengganggu proses osmosis? Murid-murid. Kalau tanah mempunyai garam yang lebih banyak, adakah tak dia mengganggukan proses osmosis? Jelasnya ya. Jelas. Jadi air tak boleh nak bergerak masuk secara osmosis ke dalam akar. Jadi macam mana pula dia nak buat penyesuaian, adaptasi ataupun penyesuaian. Jadi kita mulakan sekarang dalam bab ini, memula dengan di sini. Okey. Adaptasi atau penyesuaian merupakan
Okay, cara organisma menyesuaikan diri terhadap persekitaran. Sebenarnya adaptation dan penyesuaian perkataan yang sama je, adaptasi ni. Semua organisma beradaptasi. Okay, bla. Jadi kamu pun tengok. Bolehkah anda menjelaskan penyesuaian tumbuhan tersebut di dalam habitatnya? Contohnya di sini. Pokok di sekitar dia, kamu akan nampak di air kurang pokok. Jadi di sekitar dia ada banyak pokok. Jadi apa adaptasi dia? Bunga teratai pula, okey, dia tadi kata kalau sungai tak ada, tapi kenapa di sini atas air pula ada pokok? Dan apakah perbezaan ciri-ciri dia? Contohnya daun di sini macam mana, daun di sini macam mana. Okey, di gurun pula ada pokok, tapi kamu pun nampak daun dia berbentuk macam mana, macam jarum. Mengambil ruang yang sekecil mana boleh. Sebab kalau ruang ataupun luas permukaan besar, air akan hilang melalui transpirasi dengan cepat. Jadi dia pun jimat, dia tak nak transpirasi baku. Jadi dia pun halus lah jarum. Daun pun tak boleh nak banyak ataupun tebal. Kalau tidak, hilang air dengan cepat. Okay, yang sini pula, kalau kamu tengok, cikgu apakah yang keempat ni? Kalau kamu nak tengok, ini panggil paya. Cikgu macam mana kamu tahu paya? Cikgu rujuk pada akar dia ni, akar. Paya. Cikgu apa itu paya? Suam, zao zhe di. Okay, jadi akar dia berbentuk sangat-sangat boleh kata macam nampak macam menggerunkan, takut, tapi dia bukan takut sebenarnya, dia memang macam tu supaya boleh mencengkamkan tanah dengan lebih kuat dan pokok yang tinggi itu tak senang nak tumpang. Okay, jadi benda itu sabar ya. Jadi tengok pengelasan tumbuhan berdasarkan habitat. Murid-murid sekalian, saya perkenalkan 4 perkataan baru ini untuk pokok. Jenis pokok yang ada ya. Ada 4, mesofit, hidrofit, helofit dan xerofit. Mesofit rujuk kepada tumbuhan yang berada di hutan tropika, air cukup. Jadi kamu akan nampak pokok itu macam pokok di Malaysia. Kalau kita tengok pokok Malaysia lah, macam serupa je, tapi sebenarnya tak serupa, tapi ciri-ciri dia lebih kurang sama. Hidrofit pula rujuk kepada pokok yang tumbuh di habitat yang penuh air, banyak air. Halofit pula tumbuhan yang tumbuh di tempat yang garamnya tinggi. Xerofit pula tumbuh di kawasan yang ekstrim, sangat kurang air. Sangat kurang air. Ini macam mana? Jadi diberikanlah contoh dan penerangan di sini, murid-murid, muka surat 135. 135. Kalau anda nak buat nota sekarang, senang je. Bermula dengan mesofit dulu. Mesofit. Okey. Tulis kat situ, rujuk kepada hutan tropika. Hutan tropika. Okey. Maksudnya bekalan air yang mencukupi. Semua pokok yang kamu boleh sebut di Malaysia ini, kalau kamu biasa sebutlah pokok mangga ke, bunga raya ke, getah ke, itu semua mesofit. Sebab air cukup. Tak ada isu tu. Okey? Yang menjadi kita punya penerangan fokus selepas ni ada jatuh pada halofit khususnya. Halofit. Okey? Tumbuhan yang hidup di habitat berpaya. Highlight perkataan paya. English swampy area. Swamp. Okey? Dia ada rujuk kepada kawasan yang kaya dengan kandungan garam. Jadi kamu pun tanya, cikgu, jadi balik kepada isu ni. Kalau kat tanah, garam tinggi, terbalik. Garam tinggi. Garam zat terlalu tinggi. Rasanya air boleh gerak masuk, tak boleh. Jadi ini isu dia. Jadi macam mana pokok itu beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap persekitaran tersebut. Okey, sambung. Hidrofit, tumbuhan di habitat berair, highlight berair, senang je air. Okey, highlight juga di permukaan air ataupun tenggelam. Dua-dua pun dikira hidrofit. Contohnya teratai dan juga Ilodia species. Ilodia itu adalah jenis yang tenggelam. Lepas itu xerofit. Xerofit di kawasan yang sangat-sangat ekstrim, khususnya yang panas dan kering. Okey, dengan kehadiran air yang sangat minimum, tempat yang sangat panas seperti di highlight gurun.
Okey, seperti pokok kaktus dan pokok kurma. Okey, itu pasal kurma, macam mana dia boleh survive ataupun hidup, kelestarian hidup. Macam mana dia boleh hidup di tempat macam tu. Jadi diberi gambar aja sekali lagi, paya. Jadi di paya, kamu akan nampak pokok itu mempunyai ciri yang lain daripada pokok di sekitar kamu. Kamu nampak ke tidak akar macam ni? Kita panggil prop roots. Akar bercambang macam ni yang sampai di tinggi di sekitar kita. Jawapannya tidak. Sebab sekitar kita sekarang di KL ini, di Selangor, rujuk kepada kawasan yang cukup air dan tanah dia tidak mempunyai garam yang tinggi. Okey, tanah dia tidak mempunyai garam yang tinggi, jadi dia berbentuk biasa seperti kita nampak. Ada orang nak tanya apa-apa tak? Baik-baik. Yonggi, okey Yonggi? Boleh. Apa tu? Boleh faham. Boleh faham okey, macam saya shock sendiri pula. Kalau tidak, kamu sepatutnya dah tanya cikgu. Ialah, kenapa kat kawasan paya akar dia mesti tinggi? Kenapa dia mesti akar dia bercambah sampai bertinggi sangat? Siapa nak jawab soalan ni? Logik, saya nak kata logik. Ini soalan hebat lah ni. Kenapa? Tanah lembut. Ya, sebab tanah dia lembut. Benhan kan? Terima kasih ya Benhan. Okey? Betul kan? Ataupun cikgu puji orang yang salah ni. Betul kan? Orang yang sama kan? Benar kan? Okey? Jadi, apakah ciri penyesuaian tumbuhan halofit? Okey? Untuk jawab soalan ini, tak apa. Masa kawan kamu masuk untuk kelas minggu depan hari Selasa, cikgu akan tunjukkan PowerPoint slide mengenai inilah. Cikgu akan tunjukkan semula poin dia secara tersusun. Jadi, kamu perlu tahu, halofit ini rujuk kepada pokok yang tumbuh di tempat tanahnya lembut. Satu, lembut itu satu hal dah. Kedua, mengandungi kepekatan garam yang tinggi. Lagi kedua, satu lembut, kepekatan garam tinggi. Kedua, kandungan oksigen pun rendah sebab dia di bawah air. Kalau pokok mangga ataupun pokok biasa yang kita nampak sekitar kita letak kat tempat paya ini, tempat paya seperti ini, boleh hidup ke tak? Jawapan jelasnya tak boleh. Mati je. Benih letak 10 tahun pun tak bercambah sebab dia memang mati dah. Dalam berair, tanah lembut, oksigen kurang. Tapi pokok bakau ini hidup. Mungkin kamu cakap, cikgu, kenapa saya nak belajar pokok bakau ni? Kan, betul ke tidak? Siapa rasa bab ini macam boring dia sebenarnya? Saya cakap jujur, kalau dulu saya belajar bab ini, saya pun rasa sangat-sangat boring sebab saya tak nampak pun apakah fungsinya kita belajar bab ni. Tapi murid-murid sekalian, murid-murid yang sama mati, pokok bakau ni biasanya dijumpa di tempat paya. Satu, paya kan? Pokok bakau ni biasanya ditanam, banyak fungsi. Antara fungsi yang cari duit adalah pokok itu boleh terbang, buatkan perabot dia. Kepada sesiapa yang berfikir untuk kerja di bidang aquaculture, maksudnya membela organik, membela ikan ke atau udang-udang semua, aquaculture. Tengok kat bawah ni, murid-murid. Tengok kat tempat sini, bawah ni. Kalau ada ikan, kita ada ikan ni, sesuai ke tak untuk ikan itu bertelur? Logik. Sesuai ke tak? Siapa nak jawab? Sesuai. Sesuai. Kalau kita ada udang, cikgu, kenapa udang kamu nampak sangat telur? Ya. Sebab cikgu nak tunjukkan lukisan sangat cantik. Udang. Saya tahu kamu akan cakap cikgu tak nampak macam udang. Macam Fahiza pun akan cakap, tapi dia ada udang. Itu pun tempat yang udang bermain dan bertelur. Termasuk juga ketam. Tahu ketam kan? Cikgu lukis ketam lagi. Mata, tangan. Sesuai ke tak? Semua sesuai. Sebab tempat ini perangkapkan air, maksudnya air tak bergerak deras dan sesuai untuk tempat
seperti organisma akuatik dia bertelur. Jadi boleh kita bela udang galah tak? Boleh. Kalau naklah biasanya udang harimau. Di tempat macam ni. Jadi ada sumber ekonomi ke tak? Jawapan dia, ya. Okey, jawapan dia. Dan dari segi perspektif yang besar pula, okey, cikgu bukakan gambar yang baru pula. Kalau dari perspektif yang besar, cikgu pun akan terangkan dalam masa kelas akan datang ataupun tunjukkan YouTube terusan, ada YouTube ini. Okey. Pokok bakal ni ibarat macam ni. Ini adalah tanah. Tapi okey, ini ada air. Buat. Okey, boleh break ini tanah. Ada bangunan-bangunan. Okey. Paya biasanya berada di tempat ini. Okey, paya. Jepun memang dah buat, orang saintis Jepun siap lagi buat satu model untuk tunjukkan kepentingan tempat paya bakau ni. Jadi apabila tsunami datang, okey, tsunami, air meningkat tinggi. Jadi kawasan paya yang ada bakau dibuktikan boleh menghalangkan air untuk sampai ke tempat atas tanah. Telah dibuktikan. Sangat-sangat efektif untuk menghalang tsunami ataupun kesan hentakan tsunami. Okey, cikgu kalau sempat cikgu share dalam grup kamu nanti ya, grup WhatsApp supaya anda tengok. Jadi benda ini ada banyak aspek kepentingan dari ekonomi sehingganya ke keselamatan negara. Jadi anda belajar ini bukan untuk hafal tanpa apa-apa kepentingan. Okey, jadi sila menghayati kepentingannya lepas ni. Jadi macam mana pokok bakau boleh menyesuaikan di dalam persekitaran tanah lembut ya, oksigennya rendah, garam tinggi. Dan di situ juga keamatan cahaya nombor 4, keamatan cahaya adalah tinggi, maksudnya cepat kering tempat itu. Jadi pertama, daunnya highlight, daun berkutikel tebal. Daunnya berkutikel tebal. Dia daun pun besar, tapi daun dia berwax ataupun berlilin yang tebal. Lilin itu kita panggil kutikel. Okey, dan stomanya terbenam. Stomanya terbenam, bukan di permukaan, dia di dalam. Maksudnya permukaan daun lagi dalam di situ. Supaya dia tak nak bagi dia senang buka, bagi wak air keluar. Sebab kalau boleh, dia nak simpan air yang tinggi di dalam. Supaya dia tak nak air itu keluar. Dia tak nak, dia cuba nak elakkan. Daun sukulen yang dapat menyimpan air, jadi daun dia nampak lebih tebal supaya air boleh simpan dalam lebih banyak. Okey, sukulen. Cikgu apa sukulen? English succulent. Ini adalah istilah yang biasanya kamu tengok dalam rancangan makanan. Contohnya kalau daging itu dimasak dengan lebih cepat, tak nak masak lama. Kalau masak lama dia akan jadi kering. Kalau masak cepat, simpan air jus daging itu lebih banyak, kita panggil succulent. Okey, succulent. Okey, succulent yang dapat menyimpan air. Daun mempunyai struktur khas yang dikenali sebagai hidatot untuk menyingkirkan garam berlebihan. Cikgu apa ni hidatot? Sabar. Salah hidatot je. Cikgu janji kelas hari Selasa untuk lebih adil, cikgu akan tunjukkan semula untuk bahagian halofit ini. Okey, penyesuaian pokok bakau di tempat paya. Cikgu janji dah ya. Jadi hidatot itu merujuk kepada struktur di daun di mana ada lubang juga. Lubang untuk singkirkan bukan air, garam. Cikgu apa buktinya? Jadi daun-daun dia sentiasa akan nampak ada butiran garam, butir-butir garam. Jadi daun dia akan nampak butir-butir garam sebab air garam yang keluar melalui hidatot akan cepat hilangkan air dan membentuk garam pepeja di atasnya. Okey, jadi cikgu boleh saya makan garam itu ke tak? Fahamkan istilah garam. Kalau kamu telah belajar kimia,
garam itu bukannya untuk natrium klorida saja, bukan. Okey, garam dia terbentuk boleh menjadikan apa-apa bahan kimia. Okey, selain daripada asid dan alkali. Okey. Jadi garam itu boleh jadi contohnya kalau dia kat sini contohnya magnesium karbonat. Okey. Jadi benda itu lain dah. Jadi yang penting garam ini boleh rujuk kepada apa-apa saja, bukan sahaja natrium klorida. Dan daun yang tua dapat menyimpan garam dan akan gugur apabila kepekatan garam yang disimpan terlalu banyak. Highlight daun tua gugur. Jadi tempat bakau itu kamu akan nampak pokok dia, daun dia akan gugur walaupun dia belum kering lagi. Tapi yang penting dalam itu mempunyai garam yang tinggi, dia gugur sendiri. Okey, boleh ke tak? Saya rasanya okey ya, semua boleh ikut ya. Jangan risau. Kepada mereka yang tak datang, cakap dengan mereka, hari Selasa juga akan ulang benda ni tapi bukan buku teks Juga tunjukkan slide supaya lebih jelas dan lebih adil untuk mereka yang tak hadir. Okey, jadi yang kedua akar. Apa yang ada pada akar dia? Okey. Sebab tempat itu tanah dia lembut. Okey. Jadi akar dia bercabang luas, wujud dalam pelbagai bentuk dan saiz. Bercabang luas. Dia untuk berfungsi memberi sokongan untuk terus hidup dalam tanah lembut dan berlumpur dan mengelakkan tumbuhan daripada tumbang akibat tiupan angin luar. Ya, dalam exam kamu tak boleh cakap bercabang luas nota. Kamu perlu terangkan kenapa dia bercabang luas. Cikgu, benda ni saya perlu hafal semua ke? Silakan lah. Kalau dia keluarkan bab ni, silakan. Okey, sistem akar pokok bakau juga menghasilkan ratusan akar pernafasan yang tumbuh tegak di atas permukaan tanah bernama pneumatophore. Highlight pneumatophore. Cikgu, macam mana bentuk pneumatophore? Sabar. Selasa depan. Okay, pada akar ini juga terdapat banyak liang yang disebut sebagai lenticel untuk membenarkan pertukaran gas dalam atmosfera. Maksudnya di sini pokok dia ada lubang-lubang yang halus. Kamu tak nampak dengan mata lah, tak nampak. Kita panggil dia lenticel. Kalau liang-liang halus pada daun, kita panggil stomata. Pada batang pokok, kita panggil lenticel. Jadi untuk membenarkan pertukaran gas. Sebab bawah tak boleh, dia gunakan batang, stomata tutup di atas, jadi lenticel yang berfungsi di sini. Okey. Sel akar pokok bakau akan cuba mempunyai kandungan garam yang lebih tinggi. Jadi kalau macam mana dia nak mempunyai kandungan garam yang lebih tinggi? Jawapan dia semestinya pengangkutan aktif sekali lagi. Maksudnya garam dalam pokok akan dicuba angkut aktif, simpan di akar, memastikan air boleh masuk ke dalam akar. Okey, dia akan pastikan kandungan garam di dalam akar lebih tinggi berbanding dengan air garam di luar akar itu ataupun air paya di luar akar tersebut. Siapa ada soalan? Siapa soalan yang ni? Siti Nadia okey tak? Nadia? Kei Chuan okey? Kei Chuan? Juga nak tengok balik yang tadi yang you highlight punya itu akar punya. Saya belum cakap lagi. Yang mana ini? Yang akar tu. Akar ni Sekejap. Dia macam ni lah. Murid-murid, kalau ikut paya lebih tinggi kandungan garam. Logik betul? Macam mana akar itu nak menyerap air melalui osmosis? Jadi logik dia sekali lagi untuk ini, sekali lagi benda ini kalau mesti benda ini kamu mesti berhenti lukis ya. Benda ini tak ada paksa tapi wajib tahulah. Jadi untuk menyerapkan air, sekali lagi menyerapkan air melalui osmosis. Okey? Kalau di luar, sekarang tanah itu ada lembut campur dengan air garam yang tinggi. Jadi macam mana akar nak memastikan air memasuk ke dalam akar? Dia memastikan air masuk ke dalam akar melalui osmosis sekali lagi. Jadi jawapan dia senang.
akar akan memastikan garam dalam akar akan jadi lebih tinggi. Nampak? Level dia lebih tinggi. Kandungan ataupun kepekatan garam lebih tinggi. Jadi macam mana? Cikgu tadi dah jawab dari awal tadi, tengok balik semula video nanti ya. Maksudnya endodermis itu akan berfungsi secara pengangkutan aktif, memastikan garam itu dikeluarkan dan menjadikan persekitaran dalam akar mempunyai garam yang lebih tinggi. Keadaan ini wajib supaya akar masih berfungsi untuk menyerapkan air. Kalau tidak, akar dah tidak boleh menyerap air. Tidak boleh menyerap air. Okey? Itu jadi. Lagipun kalau tak ada MCO, ke PKP, sepatutnya kita pergi ke Kuala Selangor. Tapi ada MCO tak boleh lah. Tanam pokok bakau. Cikgu, saya rasa boleh rancangkan. Yang ni boleh rancangkan. Oh, tak ada. Oh, bukan, dah lambat dah. Kalau rancang perlu 3 bulan. Mana sempat? SPM pun dekat dah. SPM boleh main sebelum SPM lah. SPM Sambil main sambil belajar mah. Okey, kita tengoklah, ada peluang ke tidak ya. Jadi kita pergi yang last cikgu akan sentuh hari ini adalah hidrofit dah, supaya cikgu tak pergi jauh. Sebab cikgu nampak ada ramai juga yang tak datang lah dalam 7 ke 8. Okey, takut mereka tak tonton video sebab data juga. Jadi cikgu cuba apa-apa pun cikgu cuba sambung nanti untuk yang Hello Fit terdahulu, lepas tu baru akan masuk yang seterusnya. Tapi cikgu hari ini nak tamat sehingga hidrofit. Hidrofit ini penting sebab ada dua yang kamu tak, jenis yang tidak maksudnya macam mana katanya, tidak hairan ataupun memang dah jumpa secara biasa. Cikgu, ya ke? Dalam soalan sains, Hydrilla dan Elodea ini kerap keluar. Kenapa ya? Kalau anda ingatlah, ada soalan yang mesti anda pernah buat kalau anda rajin buat sendiri. Andai kata ini adalah bika, pernah keluar dalam SPM juga. Okey, dalam bika itu ada satu corong yang terbalik, corong tulang yang terbalik. Okey, ada air. Jadi macam mana kita nak mengkaji kadar fotosintesis secara saintifiknya? Okey? Jadi kita akan letakkan satu silinder, bukan silinder penyukat je, silinder penyukat yang penuh dengan air juga. Cikgu macam mana buat dia penuh dengan air? Penuhkan air, terbalikkan, letak ke dalam. Jadi dalam dia akan penuh dengan air dan kita akan letakkan satu pokok di bawah. Ini memang soalan yang pernah keluar. Dia macam ni, dia tanya. Dia kata ini pokok A, namakan pokok, spesies pokok yang sesuai untuk menjalankan ujian ataupun menjalankan ujian untuk mengkaji kadar fotosintesis ini. Jadi sebab dia letak kadar macam ni dalam air, jawapan dia satu ke dua je. Pertama ialah Hydrilla. Dua Elodea. Okay, Hydrilla itu yang memang biasa kita guna. Jadi macam mana kita nak menguji kadar fotosintesis? Murid-murid, cikgu dah cakap dalam kelas yang sebelum-sebelum ni, kadar fotosintesis kamu nak faham, perlu terlebih dahulu fahamkan fotosintesis punya persamaan fotosintesis. Jadi kita tahu fotosintesis rujuk kepada karbon dioksida, okey, dengan air akan membentuk glukosa dan paling penting oksigen, gas oksigen. Betul ke tidak semua? Betul ke tidak? Betul. Jadi kalau kita dah tengok kadar fotosintesis itu cepat ke tidak, jadi kita pun akan kaji. Okey? Berapa banyak gas oksigen yang dihasilkan dalam satu masa yang tertentu. Contohnya dalam seminit, kalau gas oksigen yang terperangkap dia dah macam ni je, maksudnya tindak balas itu adalah
Lambat berbanding dengan kalau oksigen yang dia terperangkap adalah sebanyak macam ni. Sebanyak tadi yang atas saja kan. Sekarang sampai ke bawah ini dia belum naik. Jadi oksigen dia penuh gas kat sini. Jadi yang garis biru itu akan hilang. Oh ya, tiba-tiba ketika salah pula. Jadi yang biru ini akan hilang. Biru-biru ini air. Maksudnya tinggal apa? Oksigen saja. Jadi keadaan yang tadi ya, maksudnya yang pertama dan kedua ini. Kedua ini menghasilkan lebih banyak oksigen berbanding yang pertama. Maksudnya kadar fotosintesis di keadaan dua adalah lebih cepat. Contoh, satu dia kamu tak letak cahaya. Yang kedua eksperimen anda buat, anda letakkan contoh mentos. Untuk meningkatkan, memberikan cahaya lebih banyak. Jadi logiknya kadar fotosintesis lebih cepat, kita pun boleh kira. Tengok berapakah isi padu gas oksigen yang dihasilkan melalui panggil apa, persiapan persediaan atau persediaan bahan radar seperti ini. Cikgu pun tak nak buang masa untuk ini. Jadi tumbuhan hidrofit rujuk pada tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan habitat yang berair, sama ada melalui terapung ataupun tenggelam. Okey, jadi kebanyakan tumbuhan hidrofit mempunyai akar serabut yang halus. Okey, yang menyediakan luas permukaan yang besar dan merangkap gelembung udara untuk menjadikan tumbuhan hidrofit lebih stabil dan ringan. Ciri akar tumbuhan hidrofit ini membolehkan terapung atau tegak di dalam air di samping daya terapungan yang dihasilkan oleh air di sekitarnya. Okey, siapa ada soalan? Okey, kalau kamu pergi ke sini, muka surat 137 ini yang sila terakhir untuk hidrofit. Cikgu nak kamu highlight tisu aerenkima. Tisu aerenkima 137, tisu aerenkima. Okey, dia siap dah bagi gambar yang sungguh cantik. Bayangkan di batang pokok itu ada ruang udara yang sebesar ni tiba-tiba, nampak? Ruang udara itu, okey, untuk membekalkan daya apungan. Okey, memberikan dia daya apungan. Tisu yang mempunyai ruang udara besar ni, kita namakan dia sebagai tisu aerenkima, hanya terdapat pada tumbuhan hidrofit khususnya saja. Sebab dia ada udara, maka pokok itu boleh terapung dan bergerak, okey, secara menegak ke atas. Kalau tanpa udara, lembek je pokok itu. Jadi pokok itu tak boleh menegak ke atas untuk mencapai cahaya yang maksimum. Okey. Jadi siapa ada soalan? Cikgu henti di sini je. Siapa ada soalan? Cikgu hutang kamu masa itu, cikgu akan kembalikan sedikit demi sedikit. Tapi yang penting sekarang, siapa ada soalan sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini? Ya ada. Ya, saya tahu takut daripada Nadia. Tiada ya? Jadi ini saja daripada cikgu. Cikgu berharap lepas ini tengok balik YouTube itu, cikgu akan cuba share YouTube satu yang berkenaan dengan apa panggil itu, bakau. Bakau ombak air. Okey, satu, dan juga untuk kelas hari ini. Maksudnya cikgu akan buatkan dalam bentuk YouTube semula lah. Jadi nak tonton, sila tonton ya. Itu saja daripada cikgu. Ada soalan tak sebelum kita tamatkan kelas hari ini? Okay. Ada ke tak? Ya, Kalau tak ada cikgu, kalau tak ada cikgu minta izin sekali lagi, sila bukakan kamera. Kalau tak nak buka kamera pun tak apalah, apa boleh buatkan. Kalau tidak, sila buka sekarang. Cikgu nak Tapi ambilkan cikgu belum screenshot. stop recording oh. Apa itu? Cikgu belum Oh, cikgu stop belum stop recording ya. Okay, terima kasih banyak. Okay lah, saya juga stop recording.